tidak dinafikan bahawa perubahan iklim adalah salah satu cabaran terbesar pada zaman ini. Ia berlaku apabila gas rumah hijau di atmosfera telah melonjak naik dalam 150 tahun yang lalu, terutamanya karbon dioksida, metana dan nitrous oksida. Gas-gas inilah yang mempercepatkan perubahan iklim kerana ia memerangkap haba di atmosfera dan sekaligus menghasilkan peningkatan suhu purata bumi. Menurut pakar, masalah alam sekitar kebanyakannya memerlukan tindakan bersama untuk mencari penyelesaian yang berkesan. Langkah-langkah dasar teknologi sukarela tidak akan mencukupi untuk menstabilkan paras gas rumah hijau. Dasar pengawal sediaan yang cukup ketat juga diperlukan untuk menghadkan pelepasan dan menggalakkan inovasi teknologi. Perubahan iklim yang mendadak telah menyebabkan kemarau, ribut, gelombang panas, kenaikan paras air laut, pencairan glacier dalam kadar yang tidak menentu dan sebagainya. Keadaan ini secara tidak langsung membahayakan semua kehidupan di bumi. Dunia pada hari ini mempunyai populasi sekitar 8 bilion orang. Kemajuan teknologi, terutamanya penemuan dan penggunaan bahan api fosil, telah menyumbang kepada perubahan iklim. Namun begitu, dengan kemajuan teknologi juga membolehkan manusia untuk melakukan pembaharuan teknologi dalam menangani masalah perubahan iklim dan pemanasan global. Jadi, dalam video kali ini, kita akan memahami apakah itu perubahan iklim dan apakah teknologi yang boleh membantu perubahan iklim. Teruskan menonton. Perubahan iklim merujuk kepada perubahan signifikan statistik dalam purata keadaan iklim ataupun kepelbagaiannya untuk jangka masa yang panjang. Perubahan iklim berlaku mungkin kerana proses mula jadi dalaman bumi, pendorong luaran ataupun perubahan terus-menerus dalam komposisi atmosfera dan penggunaan tanah. Penemuan oleh dua orang saintis lebih dari 100 tahun yang lalu menunjukkan bahawa karbon dioksida meningkat di atmosfera telah memanaskan keseluruhan planet. Saintis berkenaan ialah penyelidik Perancis dan Sweden. Penemuan mereka kemudiannya dikenali sebagai kesan rumah hijau, di mana merangkumi faktor semula jadi dan kegiatan manusia yang menyumbang kepada penambahan karbon dioksida dalam udara. Tanpa gas-gas dari kesan rumah hijau termasuk karbon dioksida, metana, nitrous oksida dan wap air, bumi akan terlalu sejuk untuk didiami. Gas-gas ini yang terdapat di atmosfera bumi menyerap dan membebaskan tenaga haba, menghasilkan kesan rumah hijau, di mana telah membuatkan suhu planet kita sesuai untuk didiami. Wap air adalah gas rumah hijau yang paling banyak terdapat di planet ini, merangkumi sekitar 60% dari keseluruhan gas-gas yang ada. Bahkan ozon membantu menapis sejumlah haba yang membantu kehidupan di bumi. Sejak revolusi industri, manusia telah membakar sejumlah besar arang batu, petroleum dan bahan bakar fosil lain untuk menghasilkan haba dan elektrik. Aktiviti ini membebaskan karbon dioksida, iaitu gas rumah hijau yang paling banyak dihasilkan manusia ke atmosfera. Akibat daripada ini, lebih banyak haba yang sepatutnya terbebas ke angkasa terperangkap dalam atmosfera. Kesan perubahan iklim. Kesan perubahan iklim dirasai di setiap negara dan benua, antaranya corak cuaca yang berubah-ubah dan kenaikan paras air laut. Bencana alam seperti taufan, kebakaran hutan dan kemarau pula mengancam bekalan makanan dunia, menyebabkan manusia kehilangan tempat tinggal dan juga menjejaskan kehidupan. Kesemua kesan ini meningkatkan risiko terjadinya konflik, kebuluran dan kemiskinan. Perubahan iklim bukan sekadar imajinasi, sebaliknya realiti yang tidak dapat dinafikan. Laporan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) memberi amaran bahawa jalan untuk menangani ancaman ini semakin mengecil dan paling terkesan adalah penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Perubahan iklim bukan sahaja memberi tekanan kepada persekitaran, malah menjejaskan sistem ekonomi, sosial dan politik. Sama ada ia datang dalam bentuk gelombang haba atau cuaca sejuk yang melampau, perubahan iklim mampu menyebabkan kekurangan keperluan asas seperti air dan makanan serta menjejaskan kehidupan manusia. Kajian mendapati bumi kehilangan 1/3 tanah tuai tani dalam tempoh 40 tahun lalu. Sebahagian besarnya disebabkan bencana alam dan pemeliharaan yang lemah. Lebih 1.3 bilion penduduk dunia tinggal di tanah pertanian yang semakin tidak subur dan ia mengakibatkan kekurangan hasil tanaman sekaligus boleh meningkatkan risiko kebuluran dan kemiskinan. Sementara itu, kerosakan yang dibawa bencana alam adalah hampir mustahil untuk diatasi oleh penduduk miskin. Penduduk dunia turut diancam kemarau yang dilaporkan menjejaskan 1 bilion penduduk dalam tempoh 10 tahun lalu. Industri pertanian yang menjadi sumber utama bekalan makanan dan pendapatan penduduk di negara membangun turut terkena tempiasnya. Data Bank Dunia pada tahun 2017 mendedahkan kemarau memusnahkan hasil keluaran yang boleh memberi makan 81 juta orang setiap hari untuk setahun telah bermula pada tahun 2001 lagi.
Dalam erti kata lain, perubahan iklim adalah salah satu punca utama konflik di seluruh dunia. Ia membawa kepada kekurangan makanan, mengancam kehidupan penduduk dan menjejaskan seluruh populasi. Teknologi perubahan iklim. Penangkapan karbon. Purata suhu bumi yang semakin meningkat adalah disebabkan oleh pelepasan gas rumah hijau buatan manusia yang memerangkap sinaran di atmosfera. Antara gas rumah hijau yang paling ketara ialah karbon dioksida CO2, di mana kepekatannya telah meningkat hampir 50% sejak revolusi perindustrian bermula. Projek Net Zero Teesside NZT iaitu merupakan antara inovasi yang digunakan untuk mengurangkan pelepasan CO2 termasuk penangkapan karbon, penggunaan dan teknologi penyimpanan. NZT bertujuan untuk menangkap CO2 yang dihasilkan dalam proses perindustrian dan loji kuasa dan mengangkut pelepasan ini melalui saluran paip ke tapak penyimpanan luar pesisir beberapa kilometer di bawah laut utara. Ia diasingkan di kawasan selamat jauh di bawah laut. Jadi karbon ini tidak lagi menyumbang kepada kesan rumah hijau, malah ia boleh diekstrak menjadi bahan api baru untuk sistem pengangkutan pada masa hadapan. Matlamatnya adalah untuk mengurangkan pelepasan karbon dalam beberapa industri di timur laut kepada sifar seawal 2030. Memberi lembu makan rumpai laut. Salah satu gas rumah hijau yang penting ialah metana, di mana pelepasan yang mencapai tahap rekod tertinggi disebabkan oleh penternakan lembu. Pertanian menyumbang kira-kira 2/3 daripada semua pelepasan metana menurut satu kajian baru-baru ini, dengan bahan api fosil menyumbang sebahagian besar bagi 1/3. Metana ini paling utama adalah berasal daripada sendawa lembu dan ia disebabkan oleh cara lembu mencerna makanan. Para saintis telah menemui bahawa rumpai laut merah yang tumbuh di kawasan tropika boleh mengurangkan pelepasan metana sebanyak 80% pada lembu apabila ia ditambah sebagai makanan tambahan kepada makanan lembu. Walau bagaimanapun, dengan hampir 1.5 bilion ekor lembu di seluruh dunia, rumpai laut ini tidak mencukupi pada masa ini untuk menyekat pengeluaran metana melalui sendawa lembu ini. Membaiki iklim. Pusat Iklim di Universiti Cambridge sedang mengkaji beberapa cara untuk membaiki kerosakan yang dilakukan oleh pencemaran manusia. Antara idea mereka ialah membekukan semula kutub dengan mencerahkan awan di atasnya. Seterusnya, menyemburkan titisan kecil garam ke langit untuk membantu awan memantulkan sinaran semula ke angkasa. Cadangan lain ialah menghijaukan lautan yang pada asasnya menyuburkannya untuk menggalakkan pertumbuhan bahan tumbuhan dan alga yang boleh menyerap lebih banyak CO2. Bekerja dari rumah. Antara kebaikan penularan wabak COVID-19 ke seluruh dunia ialah membuktikan bahawa banyak pekerjaan pejabat boleh dilakukan dari rumah. Bekerja dari rumah sebenarnya merupakan salah satu usaha untuk mengurangkan kesan perubahan iklim. Memandu ulang-alik ke tempat kerja adalah antara punca pelepasan karbon terbesar, khususnya di negara maju. Kecekapan tenaga isi rumah. Penyelesaian teknologi tunggal yang paling berkesan untuk perubahan iklim ialah dengan mengurangkan penggunaan tenaga secara keseluruhan. Teknologi untuk mencapai matlamat ini sudah ada dengan terdapat banyak produk di pasaran yang mampu mengurangkan kecekapan tenaga isi rumah. Malahan, Kesatuan Eropah juga telah melaksanakan skim pelabelan tenaga yang melabelkan peralatan cekap tenaga untuk memudahkan pengguna membuat pilihan. Penjimatan tenaga yang dibuat melalui inovasi reka bentuk untuk barangan isi rumah ini mungkin dilihat sebagai usaha kecil oleh individu, tetapi ia berpotensi untuk memberikan kesan besar untuk iklim dunia jika dilakukan bersama. Kesimpulannya, komitmen dan kerjasama serantau serta antarabangsa diperlukan bagi menangani pelbagai cabaran akibat perubahan iklim ini. Setiap penduduk bumi dan setiap pemerintah negara perlu memberikan komitmen penuh dalam visi mencapai sifar karbon dengan melakukan pengubalan undang-undang perubahan iklim. Usaha ini sememangnya bukan usaha satu pihak sahaja, malah ia memerlukan daya usaha dari semua pihak dalam memajukan persekitaran agar menjadi lebih hijau dan lestari. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.